Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik, Guru Sains Tingkatan 4 anda. Alright. Hari ini kita nak belajar sikit lagi perbincangan soalan mirip SPM Tingkatan 4. Okey, terus kepada soalan yang pertama. Rajah 2 menunjukkan kawasan perindustrian yang dibina berdekatan dengan sebatang sungai. Okey, kalau tengok soalan mesti kita tengok gambar dia dan ayat dia. Okey, berdekatan dengan sebatang sungai. Kena tengok betul-betul gambar ni. Sebab dalam gambar ni ada jawapannya. Okey. A nyatakan jenis pencemaran yang berlaku di kawasan ini. Apa jenis pencemarannya? Berikan kesan pencemaran yang dinyatakan di 2A ke atas alam sekitar. Kesannya apa? Berikan satu bahan pencemar yang mungkin dibuang daripada kilang masuk ke dalam sungai. Okey. D. Salah sebuah kilang membebaskan gas berasid ke udara. Menjelaskan dua kesan gas berasid ini terhadap alam sekitar. Okey, kilang-kilang melepaskan gas berasid ke udara. So, kesannya apa? Okey. Nyatakan satu kaedah untuk mengawal bahan pencemar udara di sini daripada kilang ini. Apa yang kita boleh buat? Kita nak elakkan gas berasid terlepas ke udara. Okey, kita tengok jawapannya. A. Nyatakan jenis pencemaran, pencemaran air dan pencemaran udara. Okey, dekat sini nampak okey, kilang melepaskan bahan pencemar dalam sungai. So, ni ialah pencemaran air. Sini mungkin tak jelas, dia kilang sini melepaskan asap. Okey, itu dinamakan sebagai pencemaran udara. So, jawab satu dapat satu markah. Berikan kesan pencemar yang dinyatakan di 2A ke atas alam sekitar di kawasan ini. Apa kesannya? Okey, kalau awak jawab air, jawab kesan air. Okey, kalau udara, jawab kesan udara. Okey, so jawapannya mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik. Kalau pencemaran air, dia akan ganggu kehidupan akuatik dalam sungai. Menyebabkan kesan rumah hijau yang meningkatkan suhu global. Ini untuk pencemaran udara. Okey, dia punya susunan lah. Okey, kalau awak jawab air, ni jawapan dia. Kalau udara, ni jawapannya. Jangan bertukar sebab soalan ni berkait. Okey, C. Berikan satu bahan pencemar yang mungkin dibuang daripada kilang ke dalam sungai. Sebatian nitrat ataupun fosfat. Okey, kalau dekat kebun-kebun bahan-bahan kimia, buang dalam sungai, macam tu juga. Okey, alright. D1. Salah sebuah kilang membebaskan gas berasid ke udara. Jelaskan dua kesan gas berasid ini terhadap alam sekitar. Jawapannya ialah membentuk hujan asid. Okey, bila gas berasid terlepas ke udara, bertemu dengan molekul-molekul air di awan, dia akan jadi hujan asid. Merendahkan nilai pH air dan tanah. Okey, bila hujan asid turun ke tanah, dia berasid. Bila berasid, dia akan merosakkan nilai pH dalam air dan di tanah. So, tanah tak subur, kematian haiwan akuatik. Okey, menjejaskan sistem respirasi juga. Okey. Okey, 2. Nyatakan satu kaedah untuk mengawal bahan pencemar di 2D1 daripada kilang ini. Macam mana kita nak kontrol gas berasid ni? Melarutkan gas berasid menggunakan sistem pembersih udara sebelum dibebaskan. Ataupun awak jawab meletak penapis udara di cerobong asap kilang. Boleh diterima juga. Okey, logik. Alright. Soalan seterusnya. Okey, ni bab 2. Okey, berdasarkan rajah 2, tanda betul pada jenis neuron yang ditunjukkan. Kadang-kadang kita tak ingat. Neuron ada 3. Neuron motor, neuron perantara dan neuron deria. Macam mana kita nak ingat? Okey, senang saja. Kalau awak tengok gambar rajah, contohnya rajah 2, tengok macam motor. Sebab apa saya cakap macam motor? Ni tayar dia. Ni body dia, exhaust. Okey, so awak naik je atas ni. Nampak tunggang motor. So ni ialah neuron motor. Okey. Sorry. Okey, ni jawapan. Okey, so ni ialah neuron motor. Okey. Neuron deria lain bentuk dia. Neuron perantara lain bentuk dia. Nanti kita tengok apa beza dia. Okey, soalan B. Namakan bahagian yang berlabel X dan W. X di sini Ni X. Apa X, W di sini. Okey. Dia kat luar ni, bukan kat dalam. Okey, ni W. Okey. So, X ialah dendrit. Okey, di hujungnya dendrit. Dan W ialah salut milin. Okey. Nyatakan dua fungsi W. Apa fungsi salut milin? Okey, yang pertama, mempercepatkan penghantaran impas, membekalkan nutrien kepada akson dan dendron, dan melindungi gentian saraf. Ada 3 jawapan. Alright. D. Nyatakan bahagian badan yang disambungkan oleh Z. Okey, Z kat sini. Okey, apa bahagian badan kat sini? Okey, kalau neuron motor, dia berdekatan dengan efektor, otot-otot yang akan bertindak balas. So, Z ni ialah efektor. Okey, so sini, efektor lah sini. Sini ialah efektor. Otot yang akan bertindak balas. Okey, ni ialah
jenis-jenis neuron. Okey, ni ialah neuron deria. Okey, dia ada berdekatan dengan reseptor. Okey, ni ialah neuron perantara, dia pendek belakang sini, dia tengah, dia perantara. Namanya perantara, mesti dia kecil tengah-tengah. Okey, ni ialah neuron motor. Tayar motor, ni ekor motor, naik motor. Senang nak ingat. Okey, dah tahu satu, confirm dua lagi tahu. Okey, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan rajah skema penentuan jantina manusia. Ibu, bapa. Ibu bawa 44 tambah XX, bapa 44 tambah XY. Apa 44XX, XY tu? Tu ialah gen. Okey, gen. Alright. Okey, tengok soalan dulu. Soalan C menunjukkan skema susunan kromosom bagi dua orang anak. Anak P, anak Q. Apa beza dia? Bezanya di yang last ni. Ni yang SY, sana SX. So soalannya, kena pasti jantina anak di bawah. Anak P ni laki ke perempuan? Q tu laki ke perempuan? Okey, ni je beza dia. Okey. Okey, terangkan sebab gamet bapa merupakan faktor utama menentukan jantina seorang bayi. Kenapa jantina anak kita ditentukan oleh seorang bapa? Tu kehebatan bapa dan suami. Hebat. Alright. Okey, so kita bincang jawapan. Okey. Yang pertama tadi 22 tambah 22X. Jadi 44XX. Okey, yang sini X dengan Y, 44 tambah XY. Ni pula, okey, sini 22 tambah 22X, jadi 44 tambah XX. Dan yang last sekali ialah 22 tambah X, 22 tambah XY, 44 tambah XY. So, nisbahnya ialah laki dan perempuan ni 50%. Okey, maknanya nisbahnya 1:1. Kemungkinan kita dapat anak bila kita kahwin sama ada lelaki atau perempuan. Okey. Berdasarkan rajah 7.2, kena pasti jantina anak di bawah. Okey, kena ingat macam mana? Awak tak ingat? Okey, kita memang kena tengok yang last kali ni. Okey. Kadang-kadang kita tak ingat XY ni lelaki ke perempuan. Kena ingat satu perumpamaan ni. Okey. Ladies first. So, antara huruf X dan Y mana satu? Mesti X dulu baru Y, betul? A, B, C, X, Y, Z. So, maknanya ladies first. X ni ialah perempuan. So, maknanya XX ni ialah perempuan. Q perempuan, P lelaki. Betul tak? Okey? Betul. Okey, P lelaki, Q perempuan. Tu cara kena ingat. Okey? Ladies first. Soalan D. Terangkan sebab gamet bapa merupakan faktor utama yang menentukan jantina seorang bayi. Okey? Sebab apa? Kromosom X dan Y hadir dalam sperma bapa. Okey? Sperma bapa ni bawa sama ada X dan Y. Kalau untuk ibu, lain. Dia sama saja X dan X. Jika persenyawaan telur dengan sperma Y, anak lelaki akan dilahirkan. Kalau dengan sperma X, anak perempuan. Contoh kat sini tengok, kita patah balik. Tengok, ibu XX, bapa XY. So, bergantung kepada bapa lah jantina anak kita. Okey? Bukan anak kita, anak saya lah. Saya dah kahwin. Okey, soalan seterusnya. Ni soalan bahagian C, okey? Soalan A, pembentukan pelangi adalah fenomena semula jadi yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Terangkan bagaimanakah fenomena ini berlaku. 4 markah. So, kena ada 4 isi. Okey, B pula. Seorang pelukis ingin mewarnakan gambar seorang perempuan dengan rambut panjang hitam. Kena ambil poin-poin dia, okey? Rambut dia color hitam. Okey, selepas tu dan memakai skirt warna ungu. Okey, warna purple, tanda. Dia hanya mempunyai warna poster merah, kuning dan biru. Dia ada warna ni sahaja. Merah, kuning, biru. Okey? Dengan menggunakan pengetahuan tentang pigmen, bagaimanakah pelukis tersebut dapat mewarnakan gambar tersebut? Okey? Dia dah bagi guide. Kita ikut sahaja. Okey, penerangan anda mesti mengandungi aspek-aspek berikut. Mengenal pasti masalah, terangkan 2 kaedah penyelesaian masalah, dan pilih kaedah terbaik dan jelaskan pilihan anda. Kena ikut guide yang diberi. Jangan mandai-mandai buat. Okey. A. Bagaimanakah fenomena pelangi berlaku? Macam mana pelangi berlaku? Pelangi adalah fenomena semula jadi yang disebabkan oleh penyebaran cahaya oleh titisan air hujan. Okey. Dia konsep dia penyebaran cahaya disebabkan oleh air hujan. Sebab itulah pelangi terbentuk selepas hujan. Alright. Komponen warna yang berbeza dalam cahaya dibiaskan kepada 7 juzuk warna yang berlainan. Okey. 7 juzuk warna itu ialah merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Kena ingat balik. Michael Jackson kata hidup bujang itu unggul. Okey, itu merah semua itulah. Okey. Michael merah, jingga, Jackson kata hidup
bujang itu unggul. Okey, kalau tak ingat warna. Cahaya merah dibiaskan paling sedikit. Sebab apa? Kerana mempunyai kelajuan yang tinggi. Manakala cahaya ungu dibiaskan paling banyak, kelajuannya paling rendah. Kerana mempunyai kelajuan yang rendah. Tertinggal sini Paling banyak kerana mempunyai kelajuan paling rendah. Itu yang 4 markah. Okay, ini ialah pembentukan pelangi. Okey. Komponen warna yang berbeza daripada sinaran matahari mengalami pembiasan cahaya yang berbeza. Okay, bila kita tengok cahaya daripada matahari, dia akan pergi ke air hujan dahulu, baru masuk dalam mata kita. So, penyebaran cahaya berlaku disebabkan oleh adanya titisan air hujan. Sebab itulah kita nampak pelangi. Okay, ada 7 warna. Alright, ni ialah konsep pembentukan pelangi. Okay, sinaran cahaya matahari masuk ke titisan air hujan. Di sini berlakunya pembiasan dahulu. Selepas itunya jadi pantulan dalam penuh. Selepas itunya baru jadi penyebaran cahaya. Ni yang kita nampak. Sebab tu kita nampak pelangi. Alright. Okey. Alright. Okey, jawapan untuk B1. Okey, B1 ikut guide yang dibagi. Okey, penyataan masalah. Okey, kita ulang balik. Apa masalah artis tadi tu, pelukis tadi. Seorang artis mahu mewarnakan gambar seorang gadis dengan rambutnya warna hitam dan memakai skirt berwarna ungu. Tetapi dia hanya mempunyai warna poster merah, kuning dan hijau. Dan tidak mempunyai warna hitam dan ungu. 1 markah. Itu masalah dia. Okey. So, kaedah penyelesaian dia. Menyediakan 2 campuran warna. Iaitu warna merah dan warna biru. Satu lagi, campuran warna merah, kuning dan biru. Ini ialah pencampuran warna pigmen. Cahaya dengan pigmen, benda berbeza. Okey. Jadi, formula dia pun lain. Okey. Okey, penjelasan kaedah yang digunakan. Pencampuran warna merah dan biru akan menghasilkan warna ungu yang boleh diguna untuk mewarna skirt. Okey, merah campur dengan biru akan membentuk warna ungu, purple. Okey, itu boleh diguna untuk cat warna skirt perempuan tadi. Pencampuran warna merah pula, okey, merah, kuning dan biru akan menghasilkan warna hitam yang boleh diguna untuk mewarna rambut perempuan tersebut. Pencampuran pigmen adalah berdasarkan prinsip penolakan warna. So, dapat 3 markah. Okey, kita refresh balik pencampuran pigmen. Okey, contoh macam ni. Mak Udin beli hotel color jingga. Okey, sama juga cahaya tadi. Cahaya mereka kata hantu siang berjalan malam. Kalau untuk pigmen, Mak Udin beli hotel color jingga. Okey, Mak Udin beli hotel color jingga. Di tengah-tengahnya warna hitam. Itu beza cahaya dengan pigmen. Alright. Jadi habis perbincangan soalan, kita nak recall balik daripada bab 1 sampailah bab 8 secara dalam peta minda sahaja. Okay, apa yang kita dah belajar selama ni. Alright, untuk bab 1 kita dah belajar langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik dan sikap saintifik dan nilai murni. Bab 1 banyak masuk dalam bahagian C. Okey, soalan 10, 11, 12. Biasanya soalan 10, soalan eksperimen. So, kita kena tahu cara-cara nak buat eksperimen. Alright. Bab 2. Kita belajar koordinasi badan. Koordinasi badan ni ada 2, saraf dan kimia. Kalau saraf kita belajar neuron, ada 2, pusat dan saraf periferi. Kalau kimia pula kita belajar endokrin, kelenjar-kelenjar tadi tu, pituitary, thyroid, adrenal, pancreas, ovari, testis. Okey? Itu ialah bab 2 kita dah belajar. Okey, bab 3, keturunan dan variasi. Kita belajar pembahagian sel macam mana. Mekanisme pewarisan pun kita dah belajar macam mana. Mutasi, penyelidikan genetik dan variasi. Okey, bab 4 kita belajar jirim dan bahan. Dalam bab ni kita belajar 4 subtopik. Yang pertama, perubahan keadaan jirim iaitu pepejal, cecair, gas, apa proses dia. Okey, selepas tu kita belajar bahan, atom, molekul, ion, atom macam mana, molekul macam mana, ion macam mana. Okey, selepas tu kita belajar susunan jirim. Kita belajar jadual berkala, ada kumpulan 1, kumpulan 2, kala dia, apa sifat-sifat kumpulan tu. Okey, lepas tu kita belajar juga penulinan bahan, iaitu penyulingan dan penghabluran. Okey, bab 5, kita belajar tenaga dan perubahan kimia, perubahan fizik, fizikal yang kita nampak. Yang ni perubahan fizikal ni yang kita nampak lah, fizikal. Kalau kimia ni proses. Okey, so dalam perubahan kimia ni kita belajar perubahan haba, iaitu exothermic, endotermic. Tindak balas logam, kita belajar siri kereaktifan. Ingat lagi formula, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi
Okay, itu ialah siri kereaktifan logam. Selepas tu kita belajar tindak balas yang perlukan cahaya, iaitu fotosintesis, penghasilan tenaga elektrik, elektrolisis. Okey. Bab 6 kita belajar radioaktif. Okey, bahan radioaktif kita belajar radioisotop, sinaran radioaktif, okey. Ada sinar alfa, beta, gamma. Kita belajar juga penghasilan tenaga nuklear. Ada dua, iaitu pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus, dan macam mana tenaga nuklear menghasilkan elektrik. Okay, yang ketiga, pengendalian bahan radioaktif. Macam mana kita nak manage sisa-sisa radioaktif. Okay, macam mana cara kita nak buang, nak simpan. Okay, itu bab 6. Okay, bab 7, cahaya, warna dan penglihatan. Mula-mula sekali kita belajar pembentukan imej. Kita belajar cermin satah. Okay, macam mana imej yang terbentuk. Lepas tu kita guna kanta cembung dan kanta cekung. Tak perlu hafal ciri-ciri imej. Cuma kita kena pandai melukis gambar rajah sinar. Kita dah belajar sebelum ni. Okey, selepas tu kita pun belajar penglihatan alatan optik, okey, teleskop, mikroskop, okey, kamera mata kita. Kita dah belajar sejarah dia, macam mana mekanisme dia, semua kita dah belajar. Okey, lepas tu kita belajar cahaya, penyebaran cahaya, penyerakan cahaya, penambahan warna, penolakan warna dan penglihatan objek berwarna. Okey, dan bab last kita belajar bahan kimia dalam perindustrian. Kita belajar alloy. Kita belajar sifat alloy. Kena ingat 3. Okay? Keras, kuat, tahan kakisan. Itu ialah sifat alloy. Okay, selepas tu kita belajar pula alloy ni ialah campuran antara dua logam tulen dan lebih. Okay, apa sifat alloy? Apa contoh-contoh alloy yang digunakan dalam kehidupan seharian? Okay, amonia. Kita belajar penghasilan dia. Proses apa? Proses Haber. Haber nitrogen campur hidrogen. Makin besi. Tindak balas berbalik. Ada suhu optimum, ada tekanan optimum. Lepas tu kita belajar juga kegunaan amonia. Okey, apa kegunaan dia. Selepas tu kita pun belajar bahan sisa industri, sumber dia daripada mana, kesan dia dan pengawalannya. Jadi, setakat tu sahajalah untuk sains tingkatan 4 daripada bab 1 sampailah bab 8, dan kita pun bincang sedikit soalan yang mirip SPM. Dan saya harap awak semua boleh buat ulang kaji ataupun nak top up sikit apa semua. Saya harap semua ni membantu awak untuk menghadapi peperiksaan tingkatan 4 dan membantu dalam peperiksaan SPM. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Terima kasih untuk sokongan selama ini. Assalamualaikum dan terima kasih.